Layak ke beli rumah dengan gaji bersih RM1,700? Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Sri dalam Sembang Hartanah kali kedua. Okey, kali ni Sri nak berkongsi tentang satulah. Biasanya dapat WhatsApp daripada prospek kan. Rata-rata permulaan chatting tu mesti tanya, saya gaji bersih 1,700 untuk beli rumah. Okey, untuk pengetahuan semua, khusus untuk penjawat awam lah di luar sana. Pertama, dalam urusan untuk pembelian rumah, anda kena tahu berapa kelayakan pembiayaan rumah. Sama ada menggunakan loan bank ataupun LPPSA. Tapi sekiranya gaji bersih anda di bawah 2,000, saya mencadangkan terus buat semakan kelayakan menggunakan LPPSA. Sebab kalau gaji bersih 2,000 ni, kalau kita nak guna loan bank agak susah. Sebab kalau bank ni dia punya kriteria dia agak strict sikit lah. Sebab dia akan tengok komitmen kita di luar slip gaji. Jadi mungkin agak susah kita nak dapat kelulusan lah menggunakan loan bank. Okey, jadi kalau menggunakan orang kata pembiayaan LPPSA, jadi boleh semak di website LPPSA ataupun boleh cek dengan mana-mana ejen yang menyediakan perkhidmatan untuk semakan kelayakan menggunakan LPPSA tadi. Sebab untuk kiraan LPPSA ini dia berbeza dengan loan bank. Dia hanya mengikut apa yang ada dalam slip gaji saja. Komitmen di luar slip gaji tidak akan dikira. Dan di dalam slip gaji tu juga tak semua komitmen ataupun bahagian potongan tu diambil kira. Ada setengah bahagian potongan tu tidak diambil kira. Jadi gaji tu nanti, pendapatan tu nanti akan jadi tinggi dan kelayakan untuk membeli rumah tu lebih tinggilah. Okey. Itu yang pertama lah, kena tahu kelayakan. Sebab saya sendiri pernah bertemu dengan prospek, beberapa orang lah sebenarnya yang mempunyai gaji bersih 1,700, tapi mereka mempunyai kelayakan untuk membeli rumah. Terkejut kan? Dia pun terkejut sebenarnya, macam tak sangka. Okey, jadi bila dia dah tahu berapa kelayakan dia untuk membeli rumah menggunakan LPPSA tadi, dan pergi ke proses yang kedua, iaitu pilih rumah mengikut kelayakan tadi. Okey, di sini dia boleh survey sendiri ataupun sebenarnya cara yang mudah, gunakan ejen-ejen. Sekarang dah ramai ejen hartanah di luar sana. Boleh kontak mereka, bagi tahu, okey, kelayakan saya 1,800, 180,000 contohnya. Ada tak rumah-rumah yang mengikut kelayakan saya? Sebenarnya itu lebih jimat. Dengan komitmen anda bekerja, lebih senang untuk anda kata dapat senarai pendek. Okey, bila dah dapat beberapa senarai pendek, di situ anda boleh buat analisa lah, study sikit lokasi-lokasi, kemudahan-kemudahan yang terdekat, apa lagi kelebihan lokaliti di kawasan tersebut. Jadi bila dah dapat senarai pendek, lepas dah study, okey, baru kita pergi proses yang ketiga. Apa yang proses ketiga tu? Proses ketiga tu adalah kita perlu tahu sebagai exit plan. Maksudnya macam pembeli ni, prospek dia orang kata gaji bersih dia kan rendah. Gaji bersih 1,700, tapi dia ada kelayakan untuk membeli rumah. Jadi kita kena tahu kalau kita nak beli rumah ni, kita perlu ada kelayakan dan kemampuan. Di sini kena ada buat penilaian, sama ada dia berstatus bujang ataupun yang sudah berkahwin. Pertama dia perlu kenal pasti tujuan dia nak beli rumah. Sekiranya dia nak beli rumah tu untuk tujuan tinggal, tempat tinggal, dia nak tinggal lah dekat situ. Jadi dia perlu usaha sikit. Maksudnya yang pertama, kalau rumah tu untuk tinggal, dia perlu mencari ansuran rumah tu yang sebaiknya tidak boleh lebih 30% dari jumlah pendapatan seisi keluarga. Jangan lebih daripada 30%. Sebab daripada gaji-gaji kita tu, kita ada komitmen-komitmen lain kan. Ada komitmen di luar slip gaji. Lepas tu kita ada nak kos sara hidup. Mungkin ada komitmen yang tak berkaitan dengan bank, kehidupan harian lah. Jadi kita perlu ambil kira. Jangan kita ambil rumah yang bukan kita mampu.
Jadi kalau untuk tujuan tinggal, tempat tinggal tadi, kita perlu memilih ansuran rumah tu tak melebihi 30% dari pendapatan seisi rumah. Okey, macam mana ya kalau pasangan saya tidak bekerja? Di sini tuan-tuan dan puan-puan perlu berusaha sikit. Perlu berbincang dengan pasangan. Kita ni nak beli rumah. Jadi kita perlu berusaha sikit. Maksudnya perlu cari sumber pendapatan tambahan supaya orang kata bagi menampung komitmen untuk bayar bulanan rumah tadi. Sebab dia nak beli rumah tadi atas tujuan untuk tempat tinggal. Sebab dia tak boleh nak tunggu gaji naik saja. Kalau tunggu gaji naik ni kita tak tahu kan bila kita mampu untuk beli rumah. Okey, kat sini tak nampak ya komen. Oh, ada komen sekejap. Saya check dulu. Boleh nampak ke? Okey, kalau tak nampak, okey tak apa nanti. Minta maaf sangat tak nampak komen dekat sini. Nanti selepas live nanti saya akan komen Okey. Okey, itu tadilah maksudnya kalau untuk tujuan tinggal, kalau dikurang kemampuan dia kena usaha. Usaha untuk carilah extra income bagi menampung pendapatan tadi. Sebab gaji bersih dia 1,700. Lepas tu kalau kata ansuran rumah tu dalam 800 contohnya, dia kena carilah extra income yang boleh menampung pembayaran rumah tadi. Jadi kena berbincanglah dengan pasangan. Okey, itu yang pertama. Jadi yang kedua, ada mereka yang memilih untuk beli rumah tadi atas tujuan untuk pelaburan. Mungkin dia beli rumah untuk sewa. Jadi ini lebih mudahlah exit plan dia, sebabnya ansuran rumah tadi akan dibantu penyewa yang akan cover. Tapi kena pilih lokasi yang strategik, lokasi yang mempunyai booster hartanah yang banyak. Sebab kalau booster hartanah tu banyak, maksudnya kawasan tersebut menjadi tempat tumpuan. Contohnya mungkin berdekatan dengan universiti, hospital, pejabat-pejabat kerajaan, lagi apa? Pusat untuk kata peluang kilang-kilang ke pejabat-pejabat kerajaan. Lepas tu kemudahan pengangkutan dekat stesen komuter, bas, sekolah dan sebagainya. Semakin banyak booster hartanah di lokasi tersebut, maksudnya market penyewa semakin luas. Di situ nanti kita boleh pilih lah sama ada kita nak sewa bilik ataupun kita nak cari penyewa keluarga. Itu boleh strategi yang lain lah. Itu boleh kata rancang kemudian. Cuma yang pentingnya kita perlu tahu, dalam kita nak beli rumah tadi dengan gaji bersih 1,700 tadi, kita nak beli rumah untuk tujuan tempat tinggal ataupun pelaburan. Tapi kiranya kalau untuk exit plan, kalau untuk yang pelaburan tadi lebih mudah lah. Kalau kata untuk tinggal tadi, tuan-tuan dan puan-puan kena berusaha sikit. Jangan tunggu gaji naik baru nak beli rumah. Sebabnya harga rumah ni dia tak akan tunggu gaji kita naik. Gaji kita naik sikit, tapi harga rumah naik banyak. Okey. Ada apa-apa lagi tak? Okey, secara kesimpulannya, poin utama yang saya nak tekankan sangat-sangat adalah jangan takut untuk semak kelayakan. Sebab saya tahu ramai penjawat awam di luar sana takut, rasa rendah diri, rasa macam tak percaya, gaji aku 1,800 je boleh ke nak beli rumah. Jangan rasa bersangka-sangka lah pada diri sendiri tu. Cuba. Sebabnya kalau tanya ejen pun, ejen ni bukannya makan orang. Sebabnya kalau saya sendiri pun kan, kalau ada yang WhatsApp, puan boleh gaji saya 1,800 boleh ke nak beli rumah. Saya takut. Yelah, kita nak membantu kan. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan tak perlu takut. Semak je kelayakan dulu. Kalau tak layak tak apa. Jadinya kalau tiada kelayakan, tuan-tuan dan puan-puan ada beberapa cara lah. Sama ada nak tunggu gaji naik sikit ataupun kurangkan komitmen di dalam slip gaji tersebut. Okey, itu yang pertama. Jangan takut untuk semak kelayakan. Kedua, jadi bila dah ada kelayakan tadi, ini yang perlukan keberanian tuan-tuan dan perempuan untuk mengambil tindakan. Anda dah ada kelayakan, tapi mungkin kemampuan tu agak berkurang. Jadi ambil tips yang tadi, exit plan. Tips yang nombor 3. Pastikan kalau tujuan untuk tinggal, anda kena usaha sikit untuk dapatkan extra income tambahan.
bincang dengan pasangan macam mana kita nak tambah sumber pendapatan keluarga kita bagi menampung pembiayaan ansuran rumah tadi. Tapi kalau kata tujuan untuk pelaburan, jadi tak ada masalah lah. Cuma yang penting cari rumah di lokasi yang strategik, yang memudahkan kita mencari penyewa. Okey, dapat tak 3 poin tadi? Saya rumuskan sikit. Kalau gaji bersih tuan-tuan dan puan-puan 2,000 ke bawah, contoh 1,700 tadi, pertama semak kelayakan dahulu. Semak kelayakan menggunakan LPPSA. Sebab kalau loan bank memang tak lepas lah. Tapi kalau LPPSA peluang tu ada. Kedua, pilih rumah yang mengikut kelayakan tadi. Cari beberapa senarai rumah yang tuan-tuan dan puan-puan layak untuk mohon. Di situ nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh study sikit pilihan mana yang terbaik mengikut tujuan tuan-tuan dan puan-puan untuk membeli rumah. Diharapkan perkongsian saya pada malam ini bermanfaat. Okey, sekiranya bermanfaat, jangan lupa kongsikan dengan kawan-kawan ataupun dekat mana-mana grup. Mungkin ada kawan-kawan kita, kawan-kawan office, keluarga kita yang bekerja di sektor awam yang masih mencari-cari rumah tapi mempunyai gaji bersih yang rendah. Semoga supaya mereka kata berkeyakinan, bersemangat semula untuk mencari rumah. Sebab kita tahu kan rumah ni adalah tempat perlindungan asas dalam kehidupan kita. Siapa yang tak nak ada rumah sendiri kan? Moga-moga bermanfaat. Okey, jumpa saya di Sembang Hartanah bersama Sri kali ketiga, insya-Allah pada hari Isnin minggu hadapan. Pada minggu ni sepatutnya hari Isnin tapi tak dapat dilaksanakan, jadi tangguh buat hari ni. Cuma minggu depan insya-Allah saya akan buat pada hari Isnin. Jumpa anda di Sembang Hartanah kali ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum.